وصلى الله على سيدنا محمد في المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Ahad bersamaan 7 hari bulan ya. 7 hari bulan Disember 2021. Pengajian pukul 9:10 malam, iaitu sambungan syarah kepada buku Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Salamah Udin, Ibu Asimah, Ibu Sa'idah, Ibu Siti Jumarah, Ibu Zabidah, Ibu Adibah, Ibu Hashimah, Ibu Nur Asiyah, Ibu Hazah, Ibu Habibah, Kak Mazidah, Masya Allah Kak Mazidah dari Tasik Puteri, tahniah Kak ya. Ibu Maryam, Makcik Nurul Aini, Ibu Zainal Kadir dan semua yang lain lah insya-Allah. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung kepada kaedah terpilih yang ke-9. Kaedah terpilih yang ke-9, menentukan fa'il. Waalaikumsalam Ibu Zurina, Ibu Kasmawati, Ibu Maimunah, Masya Allah. Menentukan fa'il. Okey. Jadi kita tengok balik daripada awal. Mula-mula kita belajar apa? Mula-mula kita belajar 3 huruf yang menjadi kata dasar. Kemudian kaedah kedua, kita belajar antara 3 huruf tu, salah satunya ataupun 2 huruf, biasanya salah satu ataupun 2 huruf illah. Kita belajar yang asas satu sajalah ya. Saya ulang balik, kaedah yang kedua kita belajar salah satu antara 3 huruf itu ada huruf illah. Okey. Kemudian kaedah yang ketiga kita belajar, kaedah ketiga kita belajar wazan ataupun bentuk-bentuk kata kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Hilaliah, Ibu Ruqayyah, sihat alhamdulillah. Okey. Kaedah terpilih yang ketiga kita belajar bentuk wazan. Bentuk ataupun wazan kepada fi'il. Kita belajar ada 9. Dan untuk nombor 1 saja, untuk sulasi mujarrad yang 3 huruf terbahagi pula pada 6. Okey. Semua tu ibu ayah siapa yang baru join dan tidak belum dengar lagi syarah kepada kaedah-kaedah ini yang dah lepas, mungkin tak faham lah. Ibu ayah kena dengar balik daripada awal ya. Kaedah yang keempat daripada madhi kepada mudhari', maksudnya dia pengarang ajar kita bagaimana nak menukar daripada fi'il madhi kepada mudhari'. Tapi kaedah keempat adalah untuk mudhari' untuk fi'il yang 3 huruf saja. Atas wazan fa'ain lam. Wazan pertama tu untuk tukar apa? Ingatkan apa benda tadi kat kaki. Apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada 3 huruf tukar kepada fi'il mudhari'. Macam mana? Kita dah belajar itu kaedah keempat. Kemudian kaedah yang kelima. Kaedah kelima fi'il mudhari' daripada wazan kedua sampai wazan ke-9 pula.
Kan, itu kita dah belajar. Kemudian kaedah terpilih yang keenam, huruf illah lagi. Maknanya huruf illah tu kita lihat pula pada kesemua wazan-wazan tadi. 1 sampai 9, bagaimana kalau ada huruf illah dalam wazan tersebut. Itu kaedah yang keenam. Kemudian kaedah ketujuh, kita belajar teknik untuk membina kata suruhan, membentuk kata kerja suruhan, fi'il amar. Okey. Untuk ke-9 wazan tadi, bagaimana kita nak buat fi'il amar daripada 9 wazan yang kita belajar sebelumnya. Kemudian kaedah yang ke-8, sebelum kita masuk kaedah sekarang ni, kita belajar bagaimana kita nak buat fa'il. Takluknya sebelum kata kerja sudah berpunya. Maknanya kata kerja yang dah berpunya ni, dia ada fa'il, pelaku. Dia ada pelaku. Dan kita dah belajar dah. Ada fa'il yang tersembunyi, ada fa'il yang nyata. Begitulah insyaAllah ya. Dan lepas daripada tajuk ni, habis tajuk ni sekarang mungkin kita habis awal, kemudian kita buat latihan. Boleh buayah ya. Dan kalau sempat kita tengok juga Al-Quran juga insyaAllah ya. Okey. Yang dirahmati Allah Ta'ala, kaedah terpilih ke-9, menentukan fa'il. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'nahi bi'ulumihi fid darain. Amin. Sebahagian anda ketahui, sebagaimana muka surat 29 Ibu Ayah ya, muka surat 29. Sebagaimana anda ketahui, fa'il sama ada dalam bentuk kata nama biasa atau kata ganti nama. Fa'il sama ada bentuk kata nama biasa, maksudnya kata nama biasa, Muhammad ke, Aisyah ke, Fatimah ke, kata nama biasa ni, ataupun kata ganti nama, dhamir. Dhamir kan? Okey. Mesti contoh dhamir apa? Zahabta, apa contoh? Zahabti, zahabtu, ta, ti tu belakang tu. Okey. Mesti berkedudukan selepas kata kerja. Mesti berada selepas kata kerja. Okey, sebelum saya baca dia punya contoh, ulang balik. Contoh saya kata, Zahaba Muhammadun ila al-masjid. Ayat ini dimulakan dengan isim ke dengan fi'il Ibu Ayah. Zahaba Muhammadun ila al-masjid. Dengan fi'il ya, fi'il madhi lah. Maka nampak Muhammadun berada selepas ke sebelum? Muhammadun berada selepas ke sebelum? Selepas. Syarat untuk jadi fa'il dia mesti berada selepas fi'ilnya. Tak boleh berada sebelum. Kalaulah saya kata Muhammadun zahaba ila al-masjid. Sekarang ni ayat Muhammadun zahaba ila al-masjid. Muhammad berada sebelum ke selepas fi'il? Sebelum. Bila saya kata Muhammadun zahaba ila al-masjid, Muhammad berada sebelum fi'il. Maka cukup syarat tak Muhammad nak jadi fa'il daripada zahaba? Cukup tak syarat? Cukup? Tak cukup Ibu. Muhammad tak boleh jadi fa'il. Dia tak cukup Ibu. Mungkin Ibu tersilap jawab ya. Muhammad, kalau saya kata Muhammadun zahaba ilal masjid, Muhammad bukan fa'il, itu mubtada. Jadi kalau saya kata Muhammadun zahaba ilal masjid, maka zahaba tu fi'il. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Kan? Muhammad berada sebelum zahaba. Jadi saya kata Muhammadun zahaba ila al-masjid. Mana fa'il pada zahaba? Mustatir. Bagus Ibu Salamah. Mustatir maksudnya tersembunyi. Apa dhamir yang mustatir tu? Dhamir apa yang tersembunyi tu? Huwa. Bagus Ibu Asimah. Haji Wahab bagus, Masya Allah, tabarakallah. Boleh buayah ya? Dia untuk kata Muhammad sebagai fa'il, dia mesti berada selepas fi'il. Zahaba Muhammadun. Begitulah. Okey. Contoh ya, contohnya dalam ayat ni, dalam contoh dalam buku.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ibu ayah. Tengok kat situ ada 3 fi'il yang diwarnakan. Itu pertama qalu, kedua anzala, yang ketiga tukazzibun. Qalu fi'il apa ibu ya? Qalu tu fi'il apa? Fi'il madhi ke mudhari'? Fi'il madhi, betul ibu ya. Dia qala yaqulu. Qala yaqulu. Apakah 3 hurufnya? 3 huruf asalnya apa? Qala yaqulu. Apakah 3 huruf asalnya? Qaf waw lam. Boleh betul ibu ya? Qaf waw lam. Dia sahih ke mu'tal? Betul tak kita dah belajar kan? Dia sahih ke mu'tal? Mu'tal ya, masya-Allah, ada huruf illah padanya. Jadi qalu fi'il madhi, dia kotak ketiga, mereka. Jadi qalu di sini mana fa'ilnya? Huruf asalnya kotak pertama qaf alif lam. Qaf alif lam. Qala asalnya qawala. Muka surat 29. Ibu Wan Khadijah muka surat 29. Tis'ahu ashrun. 29. Okey. Jadi qalu dapat asalnya qaf alif lam kan? Itu fi'il madhinya asalnya qaf alif lam tadi. Kemudian tambah waw alif. Waw itulah fa'ilnya. Waw itu fa'il dan waw tu nampak ke tidak ibu? Waw tu nampak. Waw tu nyata, nampak. Dia nampak kat situ. Alif belakang tu tak ada apa, alif tu tambahan. Waw itu yang memberi makna jamak. Maka waw itulah fa'ilnya. Jadi qalu fi'il fa'ilnya huruf waw tadi. Boleh buayahnya, masya-Allah tabarakallah. Kemudian kita tengok pada kalimah anzala. Saja pasal contoh yang diberikan kebanyakannya boleh kata hampir semua daripada surah Yasin. Kebanyakannya lah surah Yasin ya. Jadi anzala. Anzala tu sebelumnya ada huruf nafi ma. Tak apalah. Kalau saya lagi suka ma ataupun kita warnakan pasal dia sekali dengan anzala. Tidak apalah tak. Yang pentingnya anzala tu fi'il madhi. Jadi buayah anzala wa ma anzala ar-rahman, dan tidaklah menurunkan oleh Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Jadi perbuatan tidak menurunkan tu siapa buat ni buayah? Perbuatan tidak menurunkan, siapa yang buat? Ar-Rahman lah, Allah Ta'ala yang Ar-Rahman tadi kan. Maka Ar-Rahmanu fa'il kepada wa ma anzala. Jadi bila fa'ilnya dah nampak kat situ Ar-Rahmanu, perlu tak ibu ayah sebut anzala tu dalamnya ada fa'ilnya dhamir mustatir huwa? Perlu tak sebut? Sedangkan lafaz Ar-Rahman, fa'il Ar-Rahman dah nampak depan mata. Jadi tak payah kata di sini wa ma anzala fa'ilnya dhamir mustatir huwa, tak perlu. Jelas ibu ayah ya? Pasal apa? Nampak fa'ilnya kat depan, Ar-Rahmanu. Okey. Kemudian ibu ayah tengok pula pada takzibun, fi'il mudhari' takzibun. Huruf ta yang berada di hadapan tu kita, adakah itu fa'il ni ibu ayah? Huruf ta pada takzibun. Huruf ta yang di hadapan tu adakah itu fa'il? Tak. Apa namanya? Ta tu huruf apa ibu? Ta tu huruf apa? Mudhara'ah. Betul ya? Fi'il mudhari'. Nama fi'il mudhari' tapi nama huruf tu huruf mudhara'ah ya, macam tu ibu ya. Alhamdulillah. Jadi huruf mudhara'ah. Yang tadi ta tu bukan fa'il. Okey, tengok pula pada waw nun dekat belakang, waw nun. Dari mana fa'il? Waw ke nun? Fa'ilnya adalah huruf
Wow, betul. Fa'alnya adalah huruf waw. Nun tu hanya tak nun tu sebagai apa ibu ya? Tengok nota bawah. Nun pada kata kerja takzibun adalah tanda i'rab saja. Maksudnya kalau fi'il mudhari' dikekalkan nun, maknanya fi'il mudhari' itu ber-i'rab rafa'. Kalau fi'il mudhari' dibuang nun, maka sama ada dia ber-i'rab nasab ataupun ber-i'rab jazam. Boleh buaya semua ya? Okey. Saya ulang balik ibu ya, nun di belakang pada takzibun itu ia hanyalah tanda pada i'rab. Maksudnya kalau nun tu ada, maka itu tanda i'rabnya rafa', fi'il mudhari'. Kalau nun tu dihazaf, dibuang, maka itu tanda fi'il mudhari' itu adalah nasab ataupun jazam. Jadi fa'ilnya adalah waw. Okey. Ibu Asimah kenapa tak Ibu Asimah? Ibu Asimah apa ni tersalah type ke? Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, tertekan itulah. Tertekan ini tak apa, tertekan. Press. Jangan tertekan tension. Gurau ibu gurau ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini kita akan pelajari dalam kaedah 18 nanti insya-Allah. Okey. Yang kedua, perkataan yang timbul selepas kata kerja dan berbaris depan atau marfu' dikira fa'il seperti perkataan Ar-Rahman dalam ayat di atas. Okey. Ini ibu ayah ini. Okey. Poin nombor 2 ni, perkataan yang timbul selepas kata kerja, selepas fi'il. Contoh tadi, wama al-rahmanu, kalimah ar-rahmanu yang timbul selepas fi'il dan berbaris depan. Ar-rahmanu baris depan. Atau marfu'. Okey. Kenapa? Kenapa Dr. Wan Rusli sebut atau marfu'? Kerana tak semestinya rafa' mesti baris depan. Kadang-kadang isim tu dia jadi fa'il tapi bukan dengan baris depan. Dia dengan alif. Contoh ibu ayah, contoh. Saya sebut terus. Contoh. Telah pergi. Zahaba al-muslimu. Telah pergi seorang muslim. Zahaba al-muslimu ilal masjid. Maka al-muslimu tu fa'il. Al-muslimu tu rafa'. Fa'il mesti rafa'. Cuma al-muslimu dirafa' dengan apa ibu? Ibu ayah, al-muslimu dirafa' dengan apa? Dia isim mufrad. Dia rafa' dengan apa? Ini ibu ya, dengan dhammah, betul. Dia rafa' dengan dhammah. Bagaimana kalau saya kata zahaba al-muslimani ila al-masjid? Zahaba al-muslimani ila al-masjid. Maka al-muslimani fa'il mesti rafa'. Cuma al-muslimani isim musanna bilangan 2. Isim musanna dia rafa' dengan apa ibu ya? Alamat rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah ke? Dia tak ada dhammah, dia bukan dengan alif. Dengan alif. Bagus ibu. Ibu ya bagus. Dia rafa' dengan alif. Itu ya. Okey, kalau saya kata telah pergi oleh orang-orang Islam itu, zahaba al-muslimuna ila al-masjid. Al-muslimuna fa'il mesti rafa'. Tetapi sekarang al-muslimuna bukan mufrad, bukan musanna. Bahkan dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim rafa' dengan apa ibu ayah? Dengan waw. Dengan waw, masya-Allah tabarakallah. Bagaimana pula kalau saya kata zahaba at-tullabu, jamak pada talib. Talib pelajar boleh jamaknya talibuna boleh, tullab pun boleh. Talabah dia ada banyak jamak. Boleh jamak dengan talib ni saya bagi dalam buku, tullab saya bagi dengan jamak taksir. Tapi dia boleh juga jamaknya talibuna, boleh juga jamaknya talabah. Banyak, dia ada paling kurang 3 untuk jamak dia ya. Ini saja saya sebut dengan jamak taksir. Zahaba at-tullabu
ila al-masjid. At-tullabu jamak apa ibu ayah? At-tullabu jamak apa namanya? Jamak taksir. Jamak taksir rafa dengan apa? Hmm. Dengan dhamma. Maksudnya ibu ayah ada jamak yang rafa'nya dengan dhamma, itu jamak taksir. Ada jamak yang rafa'nya dengan waw, itu jamak muzakkar salim. Ada jamak yang rafa'nya dengan dhammah juga. Contohnya itu jamak muannas salim. Al-muslimatu. Jadi kalau saya kata untuk perempuan, zahaba al-muslimatu ke? Saya akan sebut zahabat al-muslimatu. Tapi itu kita kemudianlah insya-Allah. Okey, jadi sekarang ibu dah nampak. Okey. Kenapa poin nombor 2 pengarang kita bagi tahu perkataan yang timbul selepas kata kerja dan berbaris depan atau marfu'. Ibu nampak tak kenapa atau marfu' itu disebut oleh pengarang kita? Nampak tak tujuannya? Pasal tu ibu, bila satu kitab itu dikarang, terutama oleh mereka-mereka yang memang ahli, setiap perkataan tu kita kena teliti betul-betul. Ada sebab kenapa digunakan ibarat, dah kita sebut dalam bahasa pondok, ibarat kitab. Ibarat ni bukan macam kita kata ibarat ataupun bagaikan. Ibarat ni adalah tulisan-tulisan tu. Bentuk tulisan. Ibarat kitab. Ibarat kitab ni tulisan-tulisan dalam kitab tu. Tu mungkin ibarat. Siapa first time dengar ibarat kitab? Ibarat kitab. Siapa first time dengar? Ibarat kitab. Siapa yang pernah dengar ibarat kitab? Siapa first time dengar? Semua first time ke? Semua first time. Oh tak, semua tak pernah. Masya Allah. Jadi ibu ayah, okay, ini benda barulah ya. Ibarat kitab maksudnya tulisan kata-kata dalam kitab tersebut. Ini dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu sahaja pun kita baca kitab, kita nak kena teliti betul. Kenapa musannif, kenapa pengarang sebut atau marfu'. Kita dah tahu. Mungkin kita belajar selama ni, kalau fa'il mesti baris depan. Oh, rupanya tidak. Perkataan yang timbul selepas kata kerja dan perkataan itu berbaris depan atau marfu'. Kenapa? Kerana tak semestinya marfu' itu berbaris depan. Maka dia dikira fa'il. Seperti perkataan Ar-Rahmanu. Cuma ibu ayah kita ulang balik. Ini pasal ini paling asas, tapi kita ulang balik. Kita dah belajar sebelum ni, pengajian yang sebelum ni. Ataupun kita belajar dalam tafsir harfiah, ataupun dalam asas nahwu sorof yang kita belajar pagi-pagi itu. Ibu ayah, adakah fa'il mesti berada seas fa'il? Fa'il mesti fa'il. Adakah mesti begitu? Adakah mesti ataupun tidak semestinya? Mesti ke tak semestinya? Ibu Marusah mesti. Okey, jawapannya tak semestinya. Ibu Marusah ya, tak semestinya. Pasal apa boleh ni? Selepas fa'il mungkin ada perkataan lain. Lepas tu baru fa'ilnya belakang sikit. Boleh jadi macam tu. Boleh ibu ya, insya-Allah. Itu biasanya fa'ilnya memang dalam bentuk isim lah. Isim zahir. Tak apalah, saya tak nak berat-beratkan sampai contohnya akan datang, kita akan nampak insya-Allah ya ibu ya. Okey. Kemudian tak apa ibu, tak apa. Anda juga sudah mengetahui bahawa fa'il boleh tersembunyi atau nyata. Okey. Maksudnya kita juga, ibu ayah kita pun dah tahu fa'il tu boleh jadi tersembunyi ataupun nama lain tersembunyi. Apa ibu ayah? Apa nama lain bagi tersembunyi? Apa nama lain? Bagus ibu ayah. Mustatir ya. Nama lain bagi tersembunyi adalah mustatir. Okey, bagus, Masya Allah. Atau nyata? Kalau nyata? Kalau nyata kita nak sebut apa? Nyata. Zahir. Masya Allah, tabarakallah.
Kena ibu ayah? Apa perasaan ibu ayah bila ibu ayah boleh menggunakan istilah-istilah seperti mana yang dipelajari oleh anak-anak ibu di pondok, di madrasah? Ibu rasa macam mana sekarang ni? Ibu nak masuk madrasah, masuk pondok, kita dah, umur kita dah berapa kan? Tapi ibu dapat belajar, dapat sebut istilah-istilah pondok ni. Alhamdulillah ibu ayah ya, istiqamah ibu ayah. Saya kan kalau saya menangiskan kegembiraan, nampak Acik nak menangis aja kerjanya. Tapi ni saya mudah sebab ibu ayah ya. Saya sebab bila saya tengok ibu ayah gembira belajar, boleh jawab macam suasana di madrasah, dalam pondok, walaupun online saja. Saya rasa gembira sangatlah ibu ayah ya. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baca ayat di bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu, kata kerjanya qala, fi'ilnya qala. Fi'ilnya qala, mana fa'ilnya? Waw tu fa'il. Jadi qalu. Jenisnya jenis zahir, jenis nyata. Apa kata kerja lagi? Ya'lamu. Ya'lamu fa'ilnya ya'lamu, rabbuna ya'lamu. Macam ni ibu ayah ya, macam ni. Dengan saya nak terangkan. Qalu, mereka berkata. Kalau dalam macam bahasa kita, qalu, mereka berkata. Lepas tu macam ada tindih kan. Lepas tu macam ayat baru, betul tak? Mereka berkata, lepas mereka berkata tu macam ada pembuka kata. Betul tak ibu ayah dalam bahasa kita? Dalam bahasa standard bahasa Melayu ada kan, betul? Contoh kalau terjemah qalu rabbuna, Tuhan kami tu, cuba ibu tengok ibu punya Quran terjemah mesti ada pembuka dan penutup kata kan? Ada kan? Okey. Jadi ibu di sini qalu fi'il fa'il. Rabbuna tu dia dah jadi macam mubtada dah pasal di permulaan ayat. Tapi dia adalah fi mahalli sekian-sekian. Kita tak nak bincang, itu tinggi. Okey, Rabbuna, ayat dimulakan dengan Rabbuna. Nampak tak kenapa Rabbuna tu rafa'? Rabbu tu pasal dia dah macam mubtada dah. Nampak tak ibu ayah? Perasan tak kita belajar qalu fi'il. Fi'il dan fa'il ustaz. Rabb sepatutnya Rabbana lah maf'ul bihi. Tu kalau kita belajar tak habis. Jadi ibu ayah kalau orang belajar tak habis, dia belajar dah faham fi'il fa'il betul maf'ul bihi. Tiba-tiba baca qalu rabbuna, ni silap ni, rabbana sepatutnya. Dia surah Yasin pun dia tak apa. Contoh sajalah kan. Jadi kalau kita dah belajar, ibu ayah nampak tak? Qalu rabbuna, kenapa baca rabbu ustaz? Oh, rabbuna pasal dia macam mubtada. Cuma perbahasan tinggi sikit dia adalah kita kata fi halin nasab ke apa ke, itu kemudian lah. Okey. Ibu ayah nampak kenapa dia macam rabbuna? Dia macam apa sekarang ni? Dia sebagai apa? Mubtada. Kita ya'lamu tu khabar, tapi khabar dalam bentuk fi'il mudhari'. Ibu ayah, ya'lamu fi'il, mana fa'il pada ya'lamu? Mereka berkata, tu mereka ni para rasul yang diutuskan lah kepada penduduk Antakiyah. Kita belajar tafsir surah Yasin kan. Tuhan kami, dialah yang Tuhan kami ya'lamu, dia mengetahui. Jadi ya'lamu, dia mengetahui. Mana fa'il pada ya'lamu ibu ayah? Mustatir. Kenapa? Kerana ayat dimulakan dengan Rabbuna. Maka ya'lamu tu dah tak perlu sebut lagi Rabbuna. Ya'lamu tu cuma sebut dalamnya ada dhamir huwa mustatir fihi, kembali kepada Rabbuna belakangnya. Ya? Macam tu ibu ayah. Boleh ibu ayah insya-Allah. Maka ya'lamu kita panggil fa'ilnya huwa mustatir. Setelah sebelum saya sambung, faham tak ibu ayah? Beza mustatir dengan baris nampak tak? Dengan zahir nampak tak? Alhamdulillah ibu ayah ya. Faham ya? Insya-Allah tabarakallah. Okey. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya teruskan, ada tak ibu ayah di sini, ibu ayah, akak abang, kalau ada akak abang lah ya, yang malam ni yang ada terlepas mana-mana kaedah dan belum
tengok balik kaedah tu. Tak apa, saya bukan nak tegur ke apa, bukan ya. Kalau tak faham, kena tengok balik. Kalau mana-mana dah baca balik kaedah-kaedah belakang, kalau tak faham, saya dah bagi link tu nak mudahkan. Sebenarnya ibu ayah, pengajian saya sebelum ni saya nak bagi rakam. Kerana saya nak semua yang belajar bersungguh-sungguh. Bagi tumpuan. Tapi bila fikir balik, tentu ibu-ibu ada kadang-kadang ada kesempitan masa, ada kekangan, urusan, dan ada pula Allah hantar Tuan Haji Nasir, Masya Allah tabarakallah, yang ikhlas bantu kita. Asyik mesej saya, Ustaz faham tak ni? Saya buat testing ni. Masya Allah, saya hargai sangat. Ibu-ibu ayah, pasal tu lah Haji Nasir, ibu ayah, video-video yang Haji Nasir upload tu, ibu-ibu ayah kongsikan dengan orang lain, dengan guru-guru WhatsApp yang lain, biar dapat manfaat semua insya-Allah. Okey ibu ayah, setelah mengetahui dua jenis fa'il, iaitu tersembunyi dan nyata, anda pasti ingin mengetahui bagaimana fa'il sesuatu kata kerja ditentukan dan apa simbol-simbolnya jika ia dalam bentuk kata ganti nama. Walaupun fa'ilnya mustatir atau tersembunyi, anda tetap mesti tahu. Walaupun fa'ilnya tersembunyi, mustatir, tetap kena tahu siapa yang tersembunyi tu. Okey, mari kita cuba dengan melakukan latihan ini. Tengok belakang latihan ni boleh. Okey, boleh buka latihannya. Okey. Semua fa'il dalam ayat di bawah ini adalah dalam bentuk nyata. Cuba anda tentukan mana fa'ilnya. Okey. Pengarang kata, cuba dulu dan kemudian lihat jawapan di belakang buku. Saya pula kata, jangan tengok jawapan, kita bincang dan kita jawab. Cuma ibu ayah jangan conteng apa-apa. Boleh ibu ayah? Jangan conteng apa-apa walaupun buku tu buku ibu sendiri. Boleh ibu ayah ya? Tulis, biasakan. Jawapan tu tulis kat buku kat sebelah tu, tulis jawapan kat buku kosong tu. Supaya latihan ini, bila masa-masa akan datang, ibu nak asah balik ibu punya ingatan, kefahaman, tengok balik. Kadang saya akan buat ulang kaji dan buat latihan ni balik. Tapi jawapan dah ada. Alamak, jawapan dah ada Ustaz. Ustaz terangkan pun, jawapan dah ada. Pasal tu saya kata, tak pergi tulis jawapan. Kalau ibu ayah nak tahu, saya mengajar di sekolah rendah Islam Al-Amin dulu di Bukit Beruntung. Pelajar-pelajar tahu, ya, saya memang tak bagi satu tulisan pun ada dalam buku bahasa Arab. Tak boleh tulis terjemah satu pun. Semua wajib ada buku kecil, saiz poket, masuk poket. Dan pergi mana-mana kena tengok. Macam tu. Alhamdulillah, satu buku tu, alhamdulillah ibu ayah, alhamdulillah boleh kata semua pelajar, satu buku teks itu langsung tak ada terjemah dan terjemah dalam kepala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ibu ayah saya tak adalah macam tu. Cuma ibu ayah biasakan tulis, nak tulis jawapan, tulis dekat tempat lain macam tu ya. Okey. Cuba anda tentukan mana fa'ilnya. Okey. Tengok ayat pertama. Terus tengok yang bawah ni ibu ayah ya. Terus tengok yang ini saja. Ayat tak payah baca, bawah ni saja ya. Okey. Pertama, id arsalna ilaihim. Tak payah tengoklah dia punya fa'il tu na ke hum, ibu ayah tu jawab sendiri tanpa tengok kepada pilihan jawapan. Tak payah tengok pilihan jawapan. Terus fikir jawapan dalam kepala, tak payah tengok pilihan jawapan. Ataupun ibu ayah, pilihan jawapan tu tutuplah dengan buku ke apa, tutup jap. Pilihan jawapan tu tutup. Kita nak latih ibu ayah ya. Pilihan jawapan tu tutuplah ibu ayah ya. Siapa dah tutup komen dah. Pilihan jawapan tu tutup terus ibu ayah. Kita nak biasakan yang kemahiran dari segi kefahaman. Tutup ibu ya, tutup.
Okey, dah ya? Alhamdulillah. Jadi ibu ayah iz arsalna. Okey, fa'ilnya fikirkan dalam jawapan, fikirkan dalam fikiran. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, fa'ilnya adalah na, nun alif tu fa'ilnya na kat belakang tu ya. Okey, nanti kira markah berapa? Okey. Fakazzabuhuma, kazzabu, mana fa'ilnya? 1, 2, jangan tulis 3, tulis kat buku, jangan tulis kat handphone. 4, 5. Okey, jawapannya wow. Jawapannya fa'ilnya adalah huruf waw. Okey. Fa'azzazna bithalith. Azzazna fi'il madhi daripada bab taf'il. Wazan yang ketiga, fa'ala yuf'ilu taf'ilan, azzaza yu'azzizu. Jadi ibu ayah, fa'ilnya 1, 2, 3, 4, 5. Na. Okey. Ayat yang keempat, faqalu inna. Qalu, saya rasa ni sebelum dapat 6 ni. Qalu 1, 2, 3, 4, 5. Okey dah. Wa ma anzala ar-rahmanu, anzala ar-rahmanu min syai'in. Manakah fa'il kepada anzala? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, masya-Allah tabarakallah. Yang keenam, jawapannya ar-rahman. Jawapannya ar-rahmanu. Yang keenam, in antum illa takdzibun. Pada takdzibun, manakah fa'ilnya? 1, 2, 3, 4, 5. Fa'ilnya adalah huruf waw. Jadi ibu ayah, bagaimanakah markah? Siapa dapat 6/6? Apa per 6 dapat ibu ayah? Boleh kongsikan? Ibu Mahrusa, Ibu Siti Jumarah, Ibu Maimunah, Ibu Khairiyah, Masya Allah. Semua tak dapat baca saya. 6/6 semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu Ruqayyah, satu salah Ibu Ruqayyah. Okay, Ibu Ruqayyah salah macam mana tu? Ibu Ruqayyah daripada Paka, Terengganu. Cuba Ibu Ruqayyah komen ke, voice ke? Ibu Salamah salah macam mana ibu? Makcik Nizam salah macam mana? Fakazzabu salah. Okey. Boleh tak apa ni jawab dengan voice? Ada tak ibu, boleh tak? Siapa nak jawab? Ibu Surita walaupun tak ada buku lagi, tapi betul semua. Tahniah Ibu Surita dari Kuching. Masya-Allah, tabarakallah. Makcik Nizam salah nombor 1, tak apa. Okey, ibu-ibu yang lain salah tu boleh faham tadi ya, insya-Allah. Ibu Surita buku tak ada lagi, tapi masya-Allah, barakallah. Tahniah ibu ya. Alhamdulillah. Ibu Surita baru ikuti pengajian bulan 11 tak silap saya ya. Okey, ibu tengok poin nombor 2. Tengok latihan nombor 2 pula ya. Baca ayat di bawah dan cuba tentukan fa'il bagi kata kerja berwarna. Okey, tak apa. Terus kita tengok kepada bawah tu. Okey, sekarang ibu tutup pilihan jawapan yang nombor 2. Soalan nombor 2, ibu ayah tutup pilihan jawapan. Tutup dulu ibu ayah, dah tutup dah? Dah tutup, komen dah. Pilihan jawapan dah tutup, komen dah. Ibu ayah jangan jemu ya kalau saya terpaksa minta ibu komen ke apa ke, pasal itu menunjukkan ibu memberikan perhatian semua. Saya kurang selesa sebenarnya kalau kelas ada keluar banyak gambar orang kat rumah masing-masing kan. Saya apa kadang-kadang ada ibu aurat kita tak perasan terbuka apa ke, kadang-kadang ibu pakai tudung tapi nampak rambut lagi. Jadi saya tak nak macam tu. Jadi ibu ya, macam ni saya tak nampak semua, tapi bila komen nampak semua bagi perhatian. Alhamdulillah ibu ayah ya, masya-Allah. Okey. Ibu ayah nombor 1. Attakhidhu min dunihi.
Tapi Ibu Zainab tak apa. Attakhizu. Okey, dekat sini Buaya. Attakhizu daripada ittakhaza yattakhizu. Attakhizu fi'il mudhari' kotak yang ke-13. Kotak yang ke-13 ya. Okey, satu. Fa'ilnya macam mana fa'ilnya? Fa'ilnya apa? Satu. Dua. Ibu ya. Fa'ilnya jangan fikirkan zahir ataupun mustatir saja. Sebut dalam kepala tu, bayangkan. Kalau mustatir, apa dhamir tu? Kalau zahir, apa benda? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Okey. Jawapannya pada at-takhidhu fa'ilnya ana dalam dia. Mustatir ada mustatir iaitu dhamir ana. Boleh ya? Wala yunqizun yunqizun Ibu ya. Okey, sebenarnya yunqizun, nampak tak yunqizuni? Asalnya dah dibuang nun tu, tapi tu kita panggil asalnya ada ya belakang tu tapi dibuang ya kat situ. Tu tak. Yunqizunani asalnya, tapi tak nak bincang tu lah. Yang penting pada yunqidhu asalnya yunqizuna. Jadi yunqidhu saja. Tak apa, itu tak penting. Yang penting Ibu Ayah tahu nun tu dah dibuang. Fi'il mudhari' bila buang nun sama ada dia nasab ataupun jazam. Itu kemudian. Tapi tengok mana fa'il pada yunqidhu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Jawapannya mestilah wow. Kan? Okey. Inni amantu. Okey, amantu fi'il madhi. Amana daripada amana yu'minu. Ya. Jadi amantu saya dah sebut fi'il madhi. Okey. Amantu mana fa'ilnya? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ibu Khadijah tulis apa Ibu? Ibu Wan Khadijah, saya dah sebut tadi, Ibu Ayah semua, jangan tulis apa-apa jawapan sekarang. Kan saya pesan, Ibu Ayah tulis kat buku masing-masing. Jangan tulis apa-apa. Tak apalah, Ibu Wan Khadijah mungkin terlepas, tak apa. Ibu Khadijah ingat ya, semua sekali Ibu Ayah ingat, sekarang ni sesinya soal jawab. Tapi saya tak nak Ibu, tak apa Ibu. Saya tak nak Ibu jawab kat sini, Ibu jawab kat buku masing-masing. Okey, insyaAllah Ibu ya. Okey. Jadi amantu, tak apa Ibu, tak apa. Amantu, fa'ilnya mana dah apa ni, dah kira tadi kan? Fa'ilnya tak apa. Tu fa'il ya. Masya-Allah betul Ibu Khadijah. Okey Ibu ya, fasma'un. Di situ fi'il amar tu, fi'il amar. Asalnya fa isma'uni macam tu. Nun pun ada ya belakang dia. Ni panjang, tapi ketika wakaf kita boleh buang ya tu. Tak apa, itu perbahasan lain. Yang penting isma'u. Asal dengan ejaan ada alif lepas waw tu, tetapi kerana disambung dengan nun, alif tu dibuang. Okey, yang penting mana fa'il pada fi'il amar isma'u. Dengarlah oleh kamu semua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jawapannya wow. Jadi boleh boyah ya, jawapannya wow. Pertama ana, yang kedua wow, yang ketiga tu, yang keempat wow. Siapa dapat berapa perempat semua? Masya Allah, tabarakallah. Tahniah Ibu Ayah, Masya Allah. Ibu Wan Khadijah dapat berapa? Ibu Wan Khadijah 44 kan? Ibu Zainab 3.4. Ibu Kak Mazidah 3. Okey. Ibu Zainab salah macam mana Ibu? Ibu Wan Khadijah dapat 3. Ibu Saidah ke Kak Mazidah, siapa boleh bagi tahu saya salah macam mana? Siapa nak bagi tahu salah apa? Boleh? Siapa? Ibu Saidah? Oh, salah nombor 1. Okey. Ibu Saidah salah macam mana Ibu Saidah? Nombor 1. Ustaz, nombor 1 Ustaz. Ibu jawab apa? Saya letak saya letak lain lah Ustaz. Tak sebab apa, saya tak ingat dia punya dia sepatut kotak 13 ya. Ya ke? Tak apa Ibu, tak apa. Okey Ibu Ayah ya. Okey, Masya Allah.
Jadi Ibu Ayah, saya harap malam ni kita dapat faham apa yang patut kita faham, insyaAllah. Ibu Surita 3 betul, 1 salah. Tak apa Ibu ya, ambil pengajaran lah insyaAllah. Okey, kita setakat ini saja. Kita tutup dulu kita punya majlis untuk kelas ni. Lepas tu kita terus sambung dengan bacaan surah Al-Mulk insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah Ibu ya, siapa yang berkelapangan sajalah nak baca sama-sama surah Al-Mulk, masya-Allah. Tadi saya pergi Tesco, saya jumpa kedai ni bagus ni, Quran Al-Mujawwad. Quran Al-Mujawwad sangat bagus Ibu Ayah ya, Quran ni. Tapi Quran ni bagus bagi orang-orang yang dah belajar lah, orang-orang yang dah belajar, dah pegang tajwid. Quran ni bagus bagi orang yang dah mahir. Saya tak mahir lah, biasa-biasa saja. Tapi macam ibu-ibu yang dah belajar tajwid dekat masjid, kat surau, dengan mana-mana pengajian khusus, bagus ada Quran ni. Quran Al-Mujawwad. Ni keluaran Telaga Biru ya. Telaga Biru harga RM80. Afwan Ibu Ayah semua ya. Siapa yang tak ada kelapangan tak apa, Ibu Ayahnya tak ada perasaan tau. Contoh ibu ayah dah baca lepas maghrib pun boleh. Baca lepas maghrib, lepas isyak tadi sebelum kelas baca, boleh, tak ada masalah. Penting kita sama-sama cuba amal insyaAllah ibu ayah ya. Surat dalam dia lebih kurang sama je ibu ayah, tapi dia ada pengkhususan sikit pada perbahasan tajwid yang kadang-kadang yang susah, dia ada menerangkan sikit lah insyaAllah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين
Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Itu berkat doa-doa ibu ayah semua. Dan minta ibu ayah semua doakan saya insya-Allah. Terima kasih banyak ibu ayah ya. Jadi Tuan Haji Nasir, tajuk kita malam ni kaedah yang ke-9 lah ya, kaedah ke-9 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.